dilahirkan sebagai seorang yang dinamik. Jadi mereka ni sendiri mempunyai daya kepimpinan, daya penampilan, perwatakan yang berkarisma dan dinamik. Jadi kalau anda tengok orang violet ni macam anda tengok orang merah juga. Jadi biasanya pertuturan dia, gaya bahasa dia, gaya badan dia lebih menggambarkan orang yang kepimpinan, maknanya orang yang ada cita rasa yang tinggi, yang mempunyai wawasan yang jauh, dan juga biasanya bercakap sesuatu yang lebih memberikan inspirasi kepada orang lain. Mereka mampu mengubah diri mereka dan mereka mampu memberikan motivasi ataupun inspirasi kepada orang lain untuk berubah. Jadi warna ini warna yang orang suka. Warna violet ni warna yang orang cari. Warna yang bagi inspirasi, motivasi, yang biasanya macam tu kan. Jadi personality ini tanpa dia tahu pun, dia memang boleh menarik penyokong, peminat yang tersendiri. Tidak memilih untuk terlalu bersosial kerana dia tak suka nak buang masa dengan membawang, menghalia, mencili, sebab dia lebih berwawasan, dia lebih bercakap sesuatu yang ada visi, misi, matlamat, sama ada nak menuju kepada kerohanian, kejiwaan, ataupun nak menuju kepada kejayaan, ataupun nak menuju kepada sesuatu yang lebih bermakna. Personality violet, aspek sosial. Personality violet adalah personality yang dinamik, berkarisma, bervisi dan mempunyai perwatakan yang mantap. Mereka sering berharap dapat membuat sesuatu yang bermakna dalam hidup dan seterusnya dapat memberi inspirasi kepada masyarakat. Kebanyakan individu violet mempunyai harapan memberi sesuatu yang penting untuk disumbangkan dan seterusnya menjadi inspirasi dan motivasi kepada masyarakat. Mereka menguasai kebijaksanaan mereka serta berupaya menjalinkan kebijaksanaan diri dengan inspirasi serta gerak hati mereka. Mereka mampu mengubah diri dan orang lain. Kombinasi warna merah dan biru yang membentuk violet menjadikan personality ini mempunyai kegagahan semangat dan daya untuk berhubung yang baik. Walau bagaimanapun, secara umumnya mereka tidak begitu sukakan aktiviti sosial kerana kebatasan fizikal dan emosi mereka yang agak sensitif. Mereka mudah berasa hati dan suka mengambil perkara terlalu serius. Ini menyebabkan mereka tidak suka keluar bersama kawan-kawan kerana bagi mereka ia adalah aktiviti yang membuang masa. Mereka tidak sukakan aktiviti yang tidak bermakna dan kosong. Mereka lebih gemar berbincang sesuatu yang penting dan berwawasan. Mereka sukakan komunikasi yang mendalam dan bermakna. Mereka suka dan mahu berkongsi visi dan misi, cara mereka menilai dan melihat kehidupan, walaupun ada kalanya ia sukar diterima oleh orang lain. Personality violet dilahirkan sebagai seorang yang dinamik. Jadi mereka ni sendiri mempunyai daya kepimpinan, daya penampilan, perwatakan yang berkarisma dan dinamik. Jadi kalau anda tengok orang violet ni macam anda tengok orang merah juga. Cuma orang merah mereka agak terlalu menonjol dari segi physical outlook. Tapi orang violet dia mau menonjol mungkin kombinasi fizikalnya dan mungkin juga lebih kepada dia punya daya intelektualnya. Jadi biasanya pertuturan dia, gaya bahasa dia, gaya badan dia lebih menggambarkan orang yang kepimpinan, maknanya orang yang ada cita rasa yang tinggi, yang mempunyai wawasan yang jauh dan juga biasanya bercakap sesuatu yang lebih memberikan inspirasi kepada orang lain. Sebab tu violet ni mudah untuk anda lihat, anda akan nampak dia warna-warna yang ada pada pemimpin, warna-warna orang yang selalu bersemangat, warna-warna orang yang selalunya bekerja, berdikari sendiri, berniaga ke kan, tapi mereka ni selalu ada inspirasi yang tersendiri. Okey. Jadi ini selalu menjadikan orang personality ini selalu nak buat sesuatu yang berbeza dengan orang atau membuat sesuatu yang kembali menyumbang kepada masyarakat. Mereka biasanya bijak dan mereka ni biasanya menggunakan kebijaksanaan itu untuk menonjolkan ataupun meletakkan diri mereka pada satu level yang lain ataupun berbeza dengan orang-orang lain ataupun personality lain. Mereka mampu mengubah diri mereka dan mereka mampu memberikan motivasi ataupun inspirasi kepada orang lain untuk berubah.
Jadi warna ini warna yang orang suka. Warna violet ni warna yang orang cari. Warna yang bagi inspirasi, motivasi, yang biasanya macam tu kan. Jadi personality ini tanpa dia tahu pun, dia memang boleh menarik penyokong, peminat yang tersendiri. Kombinasi untuk dapat warna violet ni adalah gabungan warna biru prime color dengan warna merah prime color. So bila biru bercampur dengan merah, kalau biru bercampur dengan kuning, which is dua-duanya juga adalah prime, dia dapat hijau. Tapi bila biru yang warna sejuk dicampurkan dengan warna, sebab dia cycle, dia bulatan, warna yang mula-mula, sebab biru adalah warna prime, warna utama yang terakhir, dia campurkan dengan warna yang pertama tadi, warna merah, dia dapat warna violet. So warna violet ni menjadikan dia warna yang unik, sebab biru warna sejuk, merah warna panas. Jadi dia ada gabungan kedua-duanya. Dia menonjol, dia menarik kau memang gebom, tetapi dalam masa yang sama dia juga seorang yang pandai menyusun dan mengaturkan kata-kata. Sebab biru kelebihannya menyusun dan mengaturkan kata-kata, diplomatik, kepimpinan. Merah pula leadership tadi kan, kepimpinan dan agresif, positif, action. Jadi dia ada gabungan itu. Walau bagaimanapun mereka tidak terlalu suka untuk berada dalam majlis yang terlalu ramai, seperti juga warna indigo. Mereka tidak terlalu mahu ada attachment, ataupun tidak mahu terlalu rasa terikat dengan orang, kerana mereka ni sedikit sensitif. Violet ni dia sedikit sensitif. Jadi dia ada karakter biru tadi kan, jadi dia tak nak cepat tersinggung dengan karakter-karakter orang lain di sekeliling dia. Dia lebih, kalau majlis itu dia yang jadi center of attraction, atau dia yang menjadi leader, ataupun dia yang menjadi speaker. Jadi orang beri perhatian pada dia, okey, dia nak join. Tapi kalau majlis tu majlis orang lain, dia kurang sikit lah, kalau bukan yang dia datang tu sebagai center of attraction, lebih kurangnya begitu. Jadi dia juga selalu tidak memilih untuk terlalu bersosial, kerana dia tak suka nak buang masa dengan membawang, menghalia, mencili. Sebab dia lebih berwawasan, dia lebih bercakap sesuatu yang ada visi, misi, matlamat, sama ada nak menuju kepada kerohanian, kejiwaan, ataupun nak menuju kepada kejayaan, ataupun nak menuju kepada sesuatu yang lebih bermakna. Sebab dia nak menyumbang balik kepada masyarakat melalui kejayaan itu. Contohnya dia bercakap tentang NGO, dia bercakap tentang pencapaian. Jadi dia nak orang lain dapat lihat visi itu, dan orang lain ramai juga dapat perolehi kejayaan melalui visi dan misi yang dia ceritakan itu. Lalu tak semua orang nampak apa yang dia nak sampaikan. Personality violet dia berwawasan jauh. Mungkin minda dia berfikir 3 tahun, 5 tahun akan datang. Jadi tak semua orang boleh faham lagi apa yang sedang dia bicarakan pada masa itu. Jadi kadang-kadang kita lihat, mungkin kita bukan personality violet, tapi kita juga seorang yang membawa inspirasi, membawa aspirasi. Jadi kita ni selalu bagi galakkan, motivasi kepada orang lain. Mungkin kita ni think tank, kita ni kuat berfikir. Mungkin bukan warna asas kita violet, tapi kita mengambil intipati ataupun mengambil aura, menjanakan warna aura violet pada diri kita. Sebab kita juga mungkin dirangsangkan melalui buku bacaan yang kita baca, dengar ceramah, mungkin kita dengar, kita lihat video motivasi, kita baru saja mengikuti seminar. Jadi kita pun terbawa warna-warna visi dan misi ni tadi, warna-warna violet ni tadi. Lalu kita pun bawa aura violet dalam kehidupan kita. Semua orang akan bawa apa-apa warna, sebab kita ni macam pelangi. Saya mungkin warna hijau, saya ambil warna violet. Saya mungkin warna hijau, saya ambil warna merah. Tapi warna-warna lain ni tadi macam cuaca yang boleh berubah-ubah. Warna diri saya itulah yang saya kena terus kuasai, kerana dia kekal pada diri saya. Kalau dia tak jadi positif, dia jadi negatif. Okey? Violet berkomunikasi dengan cara yang sopan dan lembut. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan perasaan dalaman serta daya imajinasi yang tinggi. Seperti personality indigo, mereka banyak menggunakan naluri dalam berinteraksi.
Namun begitu, mereka juga mempunyai kelebihan melihat sesuatu yang belum terfikir oleh orang lain. Kelebihan berfikir menjangkaui batas pemikiran orang biasa, menjadikan mereka sentiasa selangkah di hadapan orang lain. Kelebihan deria keenam atau mata ketiga menjadikan mereka perancang yang bagus. Mereka tidak perlu tahu sejauh mana kebenaran sesuatu perkara ataupun sesuatu yang mereka visualkan, kerana mereka mempunyai kelebihan menjiwainya seolah-olah ia benar-benar wujud. Sikap ini menjadi inspirasi kepada orang ramai melalui wawasan yang mereka nampak dan rasakan. Namun kadang-kala sikap tidak realistik yang berlebihan ini menjadikan orang lain mungkin tidak selesa. So warna violet ni dia seorang yang berfikiran jauh macam saya gambarkan tadi. Dia ada wawasan, dia ada cita-cita, dia ada impian. Dan bukan hanya itu, seolah-olah dia melihat sesuatu yang belum berlaku. Jadi macam dia boleh baca apa selepas ini. Jadi ini menjadikan, ini semula jadi kalau mereka yang banyak menyerapkan tenaga violet, ataupun mereka yang memang personality violet. Apatah lagi mereka yang personality violet. Kerana mereka ni Allah jadikan mereka ni macam astro. Dia dapat melihat sesuatu yang mungkin belum berlaku ataupun masa depan. Macam orang kata macam meramal, tapi dia bukan ramal. Benda itu macam gerak hati, gerak jiwa, dan dia dapat vision, dia dapat macam satu bayangan. Apakah yang bagus, apakah yang boleh berlaku. Tetapi dengan kebijaksanaannya juga dia dapat mengolahkan benda itu secara teknikal. Maknanya bukanlah macam orang yang tiba-tiba bangun, oh semalam saya mimpi, ataupun tadi dalam bayangan saya melihat benda ini berlaku. Itu bukan. Itu tak cakap melalui akal fikiran juga. Violet ni dia blend dengan kebijaksanaan dia, akal fikiran dia. Bermaksud kalau dia seorang designer for example, dia dapat mereka cipta sesuatu yang mungkin orang tak terfikir lagi nak cipta sedemikian. Kalau dia arkitek, dia buat bangunan yang futuristik, yang tidak ada pada zamannya, yang selepas itu baru dihargai oleh zaman-zaman yang akan datang. Atau kalau dia seorang seni, dia buat satu karya yang karyanya itu akan dihargai oleh generasi selepas zaman dia, bukan oleh zaman dia. Jadi kita tengok macam apa yang Tan Sri P. Ramlee buat. So dia meninggalkan sesuatu yang mungkin walaupun filem yang dia buat tu zaman filem hitam putih, tapi sampai zaman sekarang dapat menghayati dan menghargai hasil seninya. Malah zaman ini lebih menghargainya berbanding dengan zaman dia hidup ataupun zaman waktu dia berkarya itu tadi. Samalah juga wawasan yang dicipta, seperti mana kita tengok Tun Mahathir cipta wawasan 2020 yang kita duduk sekarang ini, adalah sesuatu yang satu masa dulu telah pun dibicarakan sejak tahun 80-an, 85, 87. Dia dah bicarakan tentang wawasan 2020 yang pada masa itu mungkin di awal dia menjadi Perdana Menteri, dia mula melihat sesuatu yang bersifat apakah Malaysia di masa hadapan. Lalu dalam misi dan visi dia tu, dia mula menyerapkan sampai satu tahap dia mula menggagaskan apa yang dinamakan sebagai wawasan 2020. Walaupun mungkin bukan semua yang dia nak gagaskan itu, yang dia inspirasikan itu tercapai, tetapi kita dapati sebahagian besar apa yang kita dapat hari ini adalah hasil gerak kerja daya yang nak menuju ataupun nak menyempurnakan gagasan yang nak dicapai ataupun yang ditetapkan oleh beliau pada masa tersebut. Ada Malaysia ada kereta sendiri, Malaysia ada kita punya oil and gas sendiri, kita punya kita punya korporat agensi yang besar sendiri. Kelahiran Malaysia, kelahiran anak Melayu, sistem peradangannya, sistem petroleumnya, sistem pengangkutannya, sistem bangunannya dan sebagainya lagi. Jadi secara langsung, secara sedar, diterima atau tidak terima, mahu diakui ataupun tidak diakui, wawasan itu menjadi sebahagian daripada catatan bagaimana sejarah Malaysia ini tercorak. Dan kalau bercakap dari segi lain, mungkin Parika Fashion, dia mencipta sesuatu yang mungkin nanti akan menjadi trending, akan menjadi sesuatu yang pada fasa ini
akan disukai ramai. Atau kalaulah dia seorang YouTuber for example, dia mungkin buat sesuatu yang mungkin pada zaman dia orang tak begitu nampak, tetapi waktu 2-3 tahun selepasnya mungkin menjadi satu benda yang trend ataupun menjadi satu sistem, menjadi satu budaya, acara yang orang suka. Macam kita lihat bagaimana mungkin kita lihat kalau sekarang ni ramai orang like and share apa yang Ustaz Abid Liu buat. Jadi mungkin itu satu yang dia lihat sebagai satu wawasan yang sepatutnya negara ini ada. Sebagai orang Muslim, sebagai setiap orang Muslim patut ada jiwa yang sedemikian. Jadi sebagaimanapun orang lain membantu dan menolong, sebagaimanapun agensi atau jabatan yang lain telah pun melakukan tugas mereka, tanggungjawab mereka sebaik dan sesempurnanya, tapi dia merasakan bahawa ada satu yang lebih besar yang boleh dibuat, iaitu dengan meletakkannya tanpa syarat dan tanpa batas. Dan walaupun dia buat tu hanya untuk kelompok-kelompok kecil ataupun yang dia terjah dan jumpa, tetapi dia telah menunjukkan bahawa kalau kita nak tolong orang, mungkin kita kena tolong orang pada level yang sampai sedemikian, tanpa terlalu protokol, tanpa terlalu syarat. Kita kena gunakan kita punya penilaian yang realistik, yang rasional dan yang relevan pada masa tersebut. Apakah bentuk bantuan yang mahu kita bagi, dan bagaimanakah SOP dan bagaimanakah cara untuk kita melaksanakannya tanpa terlalu meletakkan terlalu banyak protokol ataupun prosedur. Jadi mungkin ini memberikan inspirasi, memberikan aspirasi kepada orang lain untuk terus buat bantuan seperti mana yang cara dia buat. Tidak menunggu bantuan itu disalurkan hanya melalui jabatan tertentu ataupun menunggu prosedur tertentu. Tetapi kalau kita nak tolong orang, kita tak perlu tunggu, sebab kebaikan itu tidak mesti ada waktu yang tetap ataupun waktu yang tepat untuk kita menjalan ataupun menunaikannya. Jadi pada saya, Violet ini dia memberikan inspirasi kepada orang lain, dan dia meninggalkan satu legacy kepada orang lain. Dan ini menjadikan apa yang dia buat tu begitu berkarisma hingga orang lain mahu mencontohinya. Itu tak kira lah apa bidang. Kalau anda seorang Violet, anda dalam bidang motivasi. Kalau anda dalam bidang mungkin mengajar, mungkin anda seorang guru, mungkin anda seorang guru sukan, guru muzik, mungkin anda seorang musician, mungkin anda seorang penjual online, tapi anda buat sesuatu yang memberi inspirasi kepada orang lain. Anda seorang YouTuber, anda seorang yang suka buat live, tapi memberikan inspirasi kepada orang lain bagaimana nak berkongsi cita rasa. Jadi itu juga adalah karakter ataupun personality Violet yang anda terapkan, atau mungkin anda seorang Violet tersebut. Okey. Personality ini suka tenggelam dalam dunia mereka yang tersendiri. Mereka hidup dalam alam yang mereka cipta, dalam fantasi mereka. Sikap ini ada kalanya menjadikan mereka tidak praktikal dan tidak berpijak di bumi nyata. Ini kelemahan juga. Ini kelemahan pula. Tadi kelebihannya. Imajinasi mereka yang seolah-olah realiti menjadikan personality ini sering terperangkap dalam fenomena yang mengelirukan dirinya dan orang lain. Namun, bagi mereka apa yang mereka fikir dan lakukan tetap benar. Orang lain hanyalah kerana cemburukan mereka dan tidak percaya dengan kata-kata mereka. Jadi mereka ada satu sikap bahawa apabila mereka mula memvisualkan, membayangkan, menginspirasikan sesuatu, mereka hidup dalam fantasi tersebut, imajinasi tersebut, fantasi tersebut, seolah-olah benda itu real dan benda itu pasti akan berlaku sedemikian. Jadi ada kalanya mereka sendiri pun boleh keliru ataupun mereka terperangkap dalam dunia tersebut, dan mereka buatkan orang lain juga keliru dan terperangkap dengan idea tersebut. Macam kita lihat ramai orang yang bawa kepada aliran agama yang sesat contoh, ataupun aliran kepada doktrin kepercayaan yang tertentu, bahawa contohnya macam 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat, so ini adalah tanda kiamat. Jadi dia terlalu taksub dan dia terlalu percaya begitu, dan dia suruh
ataupun dia mengajak orang lain untuk melihat dan mempercayainya sedemikian rupa. Jadi kalau tanpa hati-hati, sikap ini boleh makan diri ataupun boleh memberikan kesan, meninggalkan kesan kepada orang lain. Dan pada mereka kadang-kadang pendapat itu terlalu benar kerana dah sampai peringkat taksub. Jadi mereka, seluruh sistem mereka bekerja seolah-olah merasakan perkara itu benar. Contohnya orang yang rasa dia kebal, jadi itu bukan dibina atas dasar latihan ataupun atas dasar orang kata macam praktis ilmu yang tepat. Jadi mungkin dia percaya dia mampu melakukan sesuatu yang bersifat magic. Jadi mungkin dia buat sesuatu yang di luar norma yang biasa, akhirnya boleh mendatangkan mudarat bukan hanya pada dirinya, pada orang lain. Macam pengamal ilmu-ilmu pelik, pengamal ilmu-ilmu paranormal ataupun pengamal ilmu-ilmu yang kita kata ghaib. Contoh kita lihat mungkin dengan kes Mona Fendi dulu contoh kan. Mungkin dari satu sudut kita kata mistik, dari satu sudut mungkin dia seorang yang terlalu percaya dan yakin apa yang dia buat itu akan boleh jadi kenyataan, atau orang yang dia pelakukan itu, orang yang mungkin muridnya ataupun kliennya itu menganggap bahawa yang dia buat itu telah betul dan meyakinkan, dan dia tak akan terkesan, kan, contohnya macam tu kan. Jadi apa yang berlaku adalah sebaliknya, ataupun mungkin kes itu juga memang sebagai kes yang purposely nak bunuh ke, wallahu alam. Tapi ini saya bagi contoh. Kalau kata dia buat, dia yakin dia ada ilmu yang hebat ini, jadi dia perlu lakukan demikian tapi tidak meninggalkan kesan apa-apa, hanya ritualnya saja, tapi tengok-tengok memberikan kesan yang mungkin impact yang negatif. Mereka juga berfikir personality violent, aspek sosial. Mereka lebih suka berfikir jalan bagi merealisasikan impian mereka. Oleh itu mereka suka mengekalkan jarak dengan masyarakat walaupun dengan kenalan yang rapat dengan mereka. Maka bagi sesiapa yang kurang mengenali personality ini, orang itu mungkin menganggap personality violent ini adalah kera sumbang dan tidak pandai bergaul ataupun mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan ramai orang menjauhi personality violent. Maka personality violent perlu lebih peka dengan respon orang lain pada sikap mereka. Mereka perlu mengekalkan keharmonian sosial supaya mereka mampu memberi inspirasi kepada masyarakat. Mereka tidak perlu menghadkan cara bersosial hanya dengan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama sahaja. Jadi orang violet ni kadang-kadang dia begitu artistik kan. Jadi dia begitu unik, tersendiri, dia duduk dalam planet dia saja. Jadi kadang-kadang pada orang yang tak sama visi dan misi, dia tak geng, tak dia boleh duduk satu planet, tak boleh masuk, dia kata. Jadi ni tak boleh duduk dalam dunia dia ataupun dalam orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jadi dia hanya bergaul dalam dunia yang tertentu sajalah. Hati-hati ya. Mereka harus pandai dan lebih terbuka untuk bergaul dan mengesan apa kelemahan diri dan memperbaikinya. Kerana kadang-kadang sifat mereka itu dilihat terlalu selfish ataupun terlalu mementingkan diri, terlalu syok sendiri, ataupun kadang-kadang mereka ni boleh jadi kera sumbang, duduk dalam dunia dia sahaja. Personality violet sukakan perubahan. Kebolehan mereka melihat perubahan masa hadapan menyebabkan mereka berupaya memikirkan rancangan menuju ke arahnya. Ini menjadi sebab untuk mereka memberikan khidmat kepada masyarakat. Malah mereka mempunyai kekuatan melakukan semua itu. Mereka mahukan perubahan yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik berbanding dengan apa yang ada sekarang. Macam saya beritahu tadi ya, mereka ni juga boleh melihat satu perkara yang bersifat futuristik. Jadi mereka mahukan dan mereka ni sukakan kepada perubahan futuristik yang lebih baik dan lebih bagus, yang lebih canggih, yang lebih mantul daripada yang sebelumnya. Jadi mereka selalu dapat menjadi orang-orang yang dapat berada sebagai think tank ataupun tukang fikir, tukang rencana, tukang bagi idea
kepada masyarakat balik, kepada komuniti balik, supaya apa yang keluar daripada pemikiran dia itu nanti memberikan ataupun mencorakkan satu budaya, bangsa, ketamadunan, kemodenan sesuatu bangsa, sesuatu kaum, sesuatu negara itu. Jadi negara kita ni seolah-olah dicorak oleh personality inilah. Mereka yang menetapkan wawasan, mereka yang menetapkan perjalanan, mereka yang membuatkan prosedur, SOP. Walaupun mereka bukan buat semua, mereka bagi idea dan orang lain yang bangunkan, tapi idea ataupun yang dibangunkan itu tadi berpandu kepada visi misi idea yang dia letakkan. Dan itu merupakan mungkin satu projection yang cabaran kepada orang lain, kerana mungkin sesuatu itu tak ada kayu pemaris yang sedia ada untuk dibuat sedemikian. Contohnya macam kita nak buat KLCC, nak ada 88 tingkat, contoh kan. Jadi benda tu orang tak, pada zaman tu tak terfikir nak buat macam tu lagi, contoh kan. Ataupun kita nak buat bangunan yang ada 100 tingkat, ataupun kita nak buat bangunan terpanjang di dunia, terpanjang di Malaysia kan. Kita nak buat kek terpanjang di Malaysia. Jadi dia kena ada tim untuk buat. Tetapi bila dia nak buat tu, wawasan dia tu yang orang anggapkan sebagai, oh kenapa tidak, satu wawasan, satu cabaran kan. Jadi idea tu biasanya datang daripada otak-otak orang violet ataupun personality lain yang mengambil warna violet sebagai satu proyeksi energi yang dia banyak janakan. Personality violet suka menyumbang kepada masyarakat. Cara mereka memberi semangat adalah dengan memberi tunjuk ajar dan inspirasi kepada masyarakat. Mereka harap masyarakat dapat hidup secara harmoni tanpa sengketa dan peperangan. Cara mereka berinteraksi adalah dengan memberi dan membakarkan semangat. Mereka juga berkebolehan menyampaikan bicara secara berkobar-kobar dan penuh bersemangat bagi merangsang orang lain. Mereka mempunyai magnet yang tersendiri bagi menarik orang lain. Kelebihan, kekuatan akal fikiran dan ketenangan dalam bertindak tanduk menjadikan mereka idola kepada peminat. Mereka pandai menggunakan kelebihan yang ada ini bagi memenuhi impian mereka. Mereka juga berterus terang dan tidak suka berselindung mengenai sesuatu perkara. Kan tadi saya bagi tahu personality violet tadi menyumbang kembali untuk masyarakat, dan daya inspirasi dan aspirasi mereka ni tadi menjadikan mereka popular, menjadikan mereka ni ada peminat. Mereka sedar atau tak sedar, mereka nak atau tak nak, walaupun ada setengah melihat kawan-kawan yang dekat melihat itu kera sumbang sebab dia suka buat cara dia, tapi pada satu fasa yang lain, satu tempat yang lain, dia menarik peminat-peminat yang tersendiri. Tenaga ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Contohnya orang yang ketua idea buat bank robbery, macam kita tengok cerita di Casa de Papel tu kan, cerita The Hits tu kan. So dia menggambarkan bahawa minda dia punya mastermind tu, profesor dalam watak tu, dalam cerita tu, watak profesor tu. Kalau anda belum tengok, kena pergi ke Netflix untuk tengok. Dah ada 2 season. Jadi dia merancang untuk rompak bank yang cetak duit. Jadi rompakan itu dipanjangkan hingga berhari-hari dengan menahan hostage yang lama. Kerana dalam masa mereka menahan itu, sebenarnya bukan mereka tak boleh lari daripada awal, tapi mereka sengaja tak nak lari dengan tujuan untuk mencetak lebih banyak duit. Umpamanya macam tu lah. Saya dah pecahkan ni kan, sinopsis cerita. Jadi orang yang menjadi watak profesor tu merupakan seorang violet. Dia seorang yang idealistik dan dia menarik peminat dia sendiri. Dan movie itu sendiri pun, idea untuk movie itu sendiri pun menarik ramai orang yang menonton hingga menjadi satu filem yang ataupun satu TV siri yang orang suka nak lihat dan menarik dan menjadi trending worldwide, mengalahkan filem-filem daripada barat.
Sedangkan filem itu daripada Spain ataupun daripada Sepanyol. Jadi bayangkan bagaimana idea seorang karyawan yang nak buat satu filem, dalam watak yang dicipta itu pun watak seorang Violet yang menjadi ketua kepada perompak yang memberi inspirasi dan menjadi mastermind yang buat sesuatu yang tak pernah terfikir oleh orang lain untuk buat. Lalu ini menarik penyokong, menarik peminat dan mereka yang setuju dengan idea dia, dan akhir sekali bukan hanya itu, in reality pun menarik ataupun memberi inspirasi kepada orang-orang yang watak negatif lah, untuk merompak macam dia rompak. Jadi ramai orang menggunakan rompakan bertopeng macam yang dia buat. Sama juga macam watak Joker. So orang begitu taksub dengan watak Joker, hingga orang pun in reality ada yang menggunakan topeng Joker sebagai dia punya mirror untuk dia mengelabui mata orang lain tentang siapa diri dia yang sebenar, kan? Jadi kadang-kadang pengaruh filem macam cerita hantu, cerita gangster, cerita-cerita yang negatif ni juga memberikan inspirasi kepada mereka yang nak buat perkara-perkara yang sedemikian. Hati-hati kan, dia boleh jadi Violet yang positif, boleh jadi Violet yang negatif. Cara mereka juga memberi inspirasi adalah dengan membakar semangat orang lain, untuk mendorong orang lain buat apa yang mereka buat, ataupun terima dan percaya idea yang mereka berikan. Personality Violet begitu menghayati muzik. Mereka terangsang dengan getaran, ritma, bunyi muzik dan dapat merasakan kuasanya. Mereka sukakan muzik yang dapat memberi inspirasi, ketenangan dan semangat. Muzik adalah bahasa universal untuk semua. Untuk terhubung dengan alam, mereka juga memerlukan ruang yang besar, luas dan selesa. Ini menggambarkan kebebasan dan umpama luasnya daya imajinasi mereka. Mereka mudah rasa terperangkap bila berada di kalangan komuniti yang kecil atau tinggal di bandar-bandar yang kecil. Sempit dan susah bukanlah satu inspirasi bagi mereka yang mengimpikan kemewahan dan keselesaan. Sikap ini ada kalanya menjadikan sikap yang negatif kepada personality Violet. Ia juga menjadikan mereka sombong, angkuh dan lupa diri. Sikap ini juga menyebabkan mereka suka memerintah kerana rasa berkuasa yang mampu menjauhkan masyarakat. Ini mampu menjauhkan masyarakat dengan mereka dan juga menghadkan sumbangan mereka kepada aktiviti sosial. Baik, personality Violet ni menghayati muzik, terutamanya muzik yang memberikan inspirasi ataupun yang memberikan pump up. Jadi ada muzik-muzik tertentu yang pada beat tertentu memang membangkitkan semangat, membongkarkan semangat. Sebab itu mereka yang buat training motivasi, training ataupun memberi tunjuk filem-filem ataupun movie-movie ataupun di YouTube. Ada muzik-muzik yang memang dijanakan bersama dengan speaker tu. Bila speaker tu bercakap, belakang tu ada muzik yang selalu digunakan supaya memberikan inspirasi tertentu bila orang mendengarnya. Kerana dalam tone muzik pun dia ada frekuensi, macam frekuensi cahaya. So semua ini adalah tentang gema tenaga yang manusia berinteraksi, berespon, rezonan dengannya. Jadi secara langsung atau tak langsung, orang Violet ni pun begitu menggunakan platform irama tenaga ataupun nada ataupun cara bercakap, cara tonasi suara untuk memberikan inspirasi ataupun memberikan motivasi ataupun bertutur dengan orang lain. Sebab tu saya kata watak ni banyak pada pelakon, penyanyi, penghibur, termasuk mereka yang dalam industri politik, mereka yang pemimpin. Kalau kita tengok mostly pemimpin-pemimpin kita, walaupun warna asas dia bukan violet tapi menerapkan ciri violet kerana tertarik dan belajar bagaimana cara nak menggunakan teknik ini bagi menginspirasikan orang lain. Jadi kalau anda berminat nak belajar, insya-Allah ada kursus dan saya boleh ajarkan cara orang violet untuk teknik-teknik untuk bercakap, berkomunikasi ataupun teknik penyampaian orang violet, teknik komunikasi pentas orang violet. Dan kita boleh faham itu bukan hanya teknik orang itu boleh kuasai, dan kita kena hafal teknik itu bukan hanya tentang itu, tetapi kita juga boleh menguasainya apabila kita banyak menerapkan
kekunci utama di sebalik karakter itu adalah warna itu, iaitu energi ataupun aura. Jadi ramai orang tak nampak sudut mutasyabihat ini kerana yang nampak adalah nak jadi macam tu buat teknik macam ni, pasang muzik, tapi dia tak dapat pun nak sampaikan nada yang macam tu. Rupa-rupanya dia kena tune aura dirinya kepada frekuensi violet dengan berbagai teknik dan berbagai cara, dan akhirnya dia dapat menggunakan teknik tersebut. Sebab itu ada seorang buat menjadi, ada orang buat kurang menjadi. Tetapi apa yang saya cuba nak sampaikan, semua orang yang mahu buat yang macam tu, dia secara langsung atau tak langsung menjanakan frekuensi violet, termasuk dengan mengaplikasikan beat ataupun tempo muzik yang memberikan inspirasi, memberikan motivasi, ataupun memberikan beat yang bertenaga menaikkan adrenalin seseorang. Dan dia juga suka sesuatu yang luas, yang besar, dan dia juga menggambarkan dia bercita rasa besar dan luas, nafsu dia tinggi, nafsu dia besar, selera dia besar, taste dia mahal. Jadi menjadikan dia seorang yang kadang-kadang nanti terlalu menonjolkan kemewahan, dan akhirnya dilihat sebagai seorang yang sombong, seorang yang menunjuk-nunjuk, seorang yang terlalu sukakan kemewahan ataupun menonjolkan kemewahan, yang akhirnya benda-benda macam ni ada pro and con pada perspektif orang menilai siapa dirinya. Mungkin setengah orang zaman ni ramai orang teruja kepada kemewahan, kekayaan, akan lebih suka pergi, tapi pada satu aspek yang lain mungkin orang juga menjauhinya kerana melihatkannya terlalu kepada materialistik ataupun mengejar kepada keduniaan. Akhir sekali mereka yang mencari sesuatu yang opposite akan menjauhinya, kan? Jadi biasanya benda-benda yang bersifat hubungan, kenalan rapat, dia akan kehilangan bila dia terlalu pergi ke arah keduniaan ataupun materialistik. Wallahu alam, itu aspek sosial.